Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripadanya dapat kita sambung daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Kita berhenti pada muka surat yang ke-8 pada kata muhasyi fa in qila mal hikmatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa in qila ما الحكمة في ذكر السيد في هذا الحديث وعدم ذكره في حديث قولوا اللهم صل على محمد لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sekarang muhasyi mendatangkan satu persoalan. Dia kata, jika ditanya orang, fa'in qila, mal hikmatu, apa hikmat, fi dhikri sayyid, pada menyebut kalimah sayyidina, ana sayyidu waladi adama, wala fakhr. Dalam hadis itu, Nabi sebut sayyid, tak? Fi hadal hadis. Wa adami, dan tidak menyebutnya, tidak menyebut sayyid pada hadis, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Pada hadis yang menceritakan bagaimana cara berselawat, Nabi kata, qulu, hendaklah kamu kata, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad. Itu lamma, hadis itu lamma apabila sa'aluhu, para sahabat bertanya baginda Nabi, an kaifiyatis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, tentang cara nak selawat ke atas Nabi. Sahabat Nabi bercakap jumpa Rasulullah, ditanya, wahai Rasulullah, kami dah tahu bagaimana nak beri salam, arafna kaifa nusallimu alaika, kami nak salam kepada kamu, kami tahu dah, assalamualaikum ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika wa nahnu fi salatina, bagaimana cara kami nak selawat kepada kamu apabila kami dalam sembahyang, macam mana lafaz selawat yang sepatutnya kami selawat. Maka Nabi kata, qulu, hendaklah kamu kata, Allahumma salli ala Muhammad. Di situ dia tidak disebut. Wa adami zikrihi. Tidak disebut lafaz sayyidina. Nabi ajar pada sahabat, katakanlah, ya Allah, selawat ke atas Muhammad, tanpa sebut sayyidina. Jadi isu sini. Okay. Kenapa di hadis lain disebut, dalam hadis ni tidak disebut? Nampak? Jadi, masalah sebut itu telah maklum, mungkin lepas ni dia akan datangkanlah, dia akan datangkan istidlal daripada mana yang lebih afdal, sebut sayyidina ke tidak sebut sayyidina. Dari segi afdaliyah, dari segi keharusan sebut, itu para ulama tidak bincang tu. Yang telah ar-rasikhuna fil ilmi, ulama-ulama yang memang para ulama betul lah, mereka tidak menyatakan sayyidina tu salah jadi haram, tak ada. Bincang dari segi afdaliyah itu ada. Apa kata? Ujiba, maka dijawab.
Kalau orang tanya macam tu, apa hikmat dalam hadis tu, satu hadis sebut Sayyidina, tapi bila Nabi ajar cara berselawat, Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad saja tanpa sebut Sayyidina. Ujiba, maka dijawab, bi annal awwala maqamu ikhbarihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam an martabatihi liyu'taqad liyu'taqada annahu kadzalika. Dijawab bahawa yang pertama, mana hadis yang pertama, ana sayyidu waladi adama. Hadis yang pertama itu maqam ikhbar, itu situasi pengkhabaran, pemberitahuan an martabatihi, tentang kedudukan dan martabat Nabi. Liyu'taqada, supaya orang diiktikadkan demikian, supaya maklumat itu orang iktikad. Jadi masa Nabi kata aku sayyidu waladi Adam, aku penghulu sekalian anak Adam, tujuan Nabi khabar tu nak cerita kedudukannya yang Allah Ta'ala letak baginda. Tujuan untuk diiktikadkan, liyu'taqada annahu kadzalik, bahawa baginda demikian. Begitu kedudukan yang Allah Ta'ala beri. Maka fakullu man balaghat hu hadhihi siyadatu la yat'abu yawmal qiyamati fi dhahabihi ilal anbiya li talabi syafa'ati minhum. Maka setiap orang yang balaghathu hadhihi siyadah, yang sampai kepadanya akan hadis inilah siyadah, iaitu hadis yang kata ana sayyidu waladi adama. Sebab hadis tu kan menceritakan bagaimana akan berlaku hari akhirat, manusia akan cari Nabi Adam, lepas tu cari Nabi Ibrahim, lepas tu cari Nabi Musa, lepas tu cari Nabi Isa. Jadi masing-masing cari para nabi untuk minta memberi syafaat supaya Allah Ta'ala mensegerakan perbicaraan, mensegerakan hukum, biar selesai orang dihukum, supaya ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka lah. Sebab menunggu itu satu penyiksaan, lama sangat mereka menunggu itu, sehingga akhirnya cari para nabi. Jadi dalam hadis itu disebutlah bahawa akhirnya manusia ni akan mencari Rasulullah, dan Rasulullah sahajalah yang diberi anak kunci kepada syafaat itu. Maka kata Muhasyi, maka setiap orang yang balaghathu hadhihi siyadatu, yang sampai kepadanya tentang ketuanan dan kepenghuluan Rasulullah ini, la yat'abu yaumal qiyamah, dia tidak akan jadi letih pada hari kiamat, fi dhahabihi, untuk perginya kepada anbiya, li talabi syafa'ati minhum, untuk meminta syafaat daripada mereka. Wa ma dhahaba ilaihim, dan tidak akan pergi kepada para nabi, illa man lam tablughu situ. Dan tidak akan pergi kepada para nabi illa, kecuali man lam tablughu, orang yang tidak sampai kepadanya asyiyadah tadi. Dia tak sampai berita tentang hadis mengatakan Nabi sayyidu waladi adama tadi. Jadi orang yang pergi cari Nabi ni ialah orang yang tak tahu bahawa Nabi dah cerita dah dia itu sayyidu waladi adama. Bagaimana manusia akan cari para Nabi, dan yang berhak untuk beri syafaat tu Rasulullah je. Jadi hak tahu dah, yang dah tahu tentang hadis tersebut, tak letih lah nak pergi cari Nabi. Sebab nak sampai daripada satu Nabi ke satu Nabi tu makan tahun-tahun. Nak cari dalam himpunan manusia yang ramai itu, masing-masing mencari para Rasul. Ini sekarang ini antara wajah ataupun kita kata hikmat ataupun taklil yang diberi oleh Muhasyi kita lah. Tapi ini dari segi kita kata nak kata macam mana, munasabah, kemunasabahan yang zahir pada musannif. Begitulah. Ala kulli hal, ini bukan datang daripada hadis ni. Wajah apa nama ni, dia kata orang yang sampai hadis tersebut itu tidak akan letih mencari para rasul. Ini bukan datang daripada hadis tertentu ni. Cuma kemunasabahan ataupun hikmat yang cuba dikeluarkan oleh Muhasyi kita. Namun wallahu alam, ini betul ke tak, wallahu alam. Tapi
bagi ana sendiri al-abdud dhaif pada ana fima badali, bahawa apa yang disebut dalam hadis itu, apa yang disebut hadis itu, hatta orang yang dah tahu tentang hadis tersebut pun mereka akan pergi juga cari nabi-nabi hak lain tu. Sebab apa? Sebab dia panggil haulul mauqif, ke kepincangan hari kiamat itu, kegerunan hari kiamat tersebut menyebabkan manusia ini lupa apa yang mereka tahu. Jadi hak ni wajah didatangkan oleh Syekh Abdullah Syarqawi ni ihtimal juga. Dan juga pada yang fima ya beduli, apa yang zahir pada anak, hatta kalau tidak begitu sekalipun, maknanya boleh berlaku tak orang yang dah tahu hadis bahawa nabi-nabi ini tidak akan dapat beri syafaat kecuali Rasulullah saja. Tapi mereka akan cari juga Nabi Adam. Boleh berlaku sebab apa? Sebab kepincangan dan kehebatan huru-hara hari kiamat tu menyebabkan orang lupa dah apa yang mereka tahu kat dunia. Jadi apa yang Tuhan khabar tu akan berlaku sebegitulah. Apa yang Nabi SAW sebut, bahawa orang manusia ni akan cari Nabi Adam dulu, akan cari Nabi lain dulu. Akhirnya baru temu Rasulullah. Kenapa tak mari mikir Rasulullah dulu? Kalau ikutnya, tak payah cari Nabi lain, ceruh pada Rasulullah. Ada hikmatnya situ. Jadi hatta orang yang dah tahu sekali pun, pada ketika itu, Allah Ta'ala, dan benda ni tak pelik lah. Orang lupa. Jadi dia akan cari apa? Dia akan cari siapa tok nenek kita. Apabila seseorang anak dia akan minta tolong pada apa? Ayah. Sebab tu mula-mula cari Nabi Adam dulu. Bapak sekalian manusia. Cari Nabi Adam dulu. Bila orang ada masalah kita, mesti kita ada apa-apa. Seakan kita budak-budak. Bila budak-budak cari bapak dulu. Jadi manusia cari Adam dulu. Barulah Nabi Adam tunjuk pada seorang-seorang. Lepas tu Nabi tu seorang-seorang. Suruh pada pergi seorang-seorang sampai pada Rasulullah. Jadi ketika itu manusia lupa nak buat macam mana. Huru-hara. Tak tahu. Akhirnya apa yang Rasulullah ceritakan dalam hadis tersebut berlaku sebegitu. Itu hadza ma yabduli. Wallahu alam. Tapi muhasyi kita pada dia katakan bahawa kalau orang yang tahu tentang siyadah ini, dia tidak akan letih untuk pergi mencari para nabi. Jadi mungkin dia tunggu kat Rasulullah. Tapi wallahu alam, apa yang berlaku tu zahir daripada hadis tersebut bahawa kesemua manusia ataupun manusia seluruhnya akan pergi kepada nabi-nabi yang disebut dalam hadis tersebut. Okey. Habis. Okey, jadi itu yang pertama. Wathani, dan yang kedua. Mana? Hadis yang Nabi kata qulu Allahumma salli ala Muhammad itu tanpa sebut sayyidina tu. Wathani maqamus salah, dan yang kedua itu ialah kedudukan maqamus salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan atau tempat nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita hadis kedua tu cerita bagaimana cara selawat. Maka Nabi sebutlah bagaimana cara selawat yang memadai. Walaisa min syartihi zikrus sayyid, dan bukan daripada syarat untuk sah selawat itu kena sebut sayyid. Sebab itu Rasulullah SAW tidak sebut sayyidina. Bila orang tanya Rasulullah bagaimana kami nak selawat, Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu Nabi sebut hak paling kurang. Jadi kalau tak sayyidina tak sebut, tak apalah. Sebab apa? Sebab bukan syarat untuk selawat tu, untuk sah selawat kena sebut sayyidina. Nampak? Itu dakik juga tu. Itu satu istifadah juga tu. Nampak tak? Andai kata kalau Nabi ajar, bila tanya, sahabat tanya Nabi kata qulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang tak sebut sayyidina, tak sah sembahyang. Sebab lafaz tu Nabi nak. Tapi kerana Nabi tak sebut tu, rahmatnya Nabi terhadap umat, dia tak sebut sayyidina, maka memada Allahumma salli ala Muhammad. Okey, habis.
Itu antara jawapan lah. Jawapan mungkin banyak. Hikmat-hikmat atau jawapan yang boleh sesuai untuk dijawab banyak. Tapi antaranya disebut oleh Syekh Muhashyi kita ni begitu. Lakin, namun, ukhtulifa dikhilafkan. Tapi ulama khilaf. Halil aula zikruhu, adakah yang aulanya kita sebut Sayyidina? Bila kita nak selawat ni, sama ada dalam atau luar semayang, tak kira lah. Sebahagian ulama dibezakan kalau luar semayang dengan dalam semayang. Ala kulli hal, secara umumnya, hak rajihnya tak ada beza. Jadi, dikhilafkan. Halil aula zikruhu, kita sebut Sayyidina itu. Mura'atan lil adabi, kerana nak meraih adab. Oh, kita sebagai umat Nabi. Nabi Rasulullah SAW itu Rasul kita. Maka layak kita panggil dia Sayyidina. Sayyidi wa maulaya. Tuan dan penghulu kami. Au adamu zikrihi, ataupun yang aulanya tidak sebut. Kenapa tak sebut? Mura'atan lil waridi. Kerana nak meraih kepada lafaz yang warid. Nak meraih kepada lafaz yang warid. Apa dia? Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sebut gitu, kita pun sebut gitu juga. Sebab apa? Sebab kerana nak raih, nak mengikut betul-betul sebagaimana apa yang Nabi sebut dan keluar daripada mulut. Gitu. Jadi ulama sekarang ni tak bincang pada apa yang dibawa pada kita lah. Ada so kira lah nabitah. Golongan nabitah yang datang ke dia tu, benda yang tidak sepatutnya dipersoalkan. Sekarang ni apa soal? Mana lebih aula? Bukan boleh, tak boleh. Nampak tak? Maka, mana lebih aula? Nak sebut Sayyidina kerana nak menjaga adab, ataupun tak payah sebut Sayyidina kerana nak ikut betul macam mana Nabi sebut. Okay. Qaulani, dua qaul. Ada kata ra'i adab, ada kata ra'i apa yang Nabi sebut. Kenapa? Sebab apa yang Nabi sebut itu ada kelebihan. Kita ikut sebagaimana apa Nabi sebut, sebutir-sebutir, sebiji-sebiji, sekalimah-sekalimah. Kerana cinta kepada Nabi dan nak ikut sebagaimana Nabi sebut, molek juga katanya. Jadi pada masalah ini, qaulan, ada dua qaul. Mana yang rajih? Warrajihu minhuma, yang paling rajih antara keduanya, al-awwalu, yang pertama. Mana? Ra'i adab, sebut Sayyidina itulah. Li'anna fihi, kerana apa? Kerana kalau kita ambil pandangan yang kata yang aulanya sebut Sayyidina tu, li'anna fihi imtithal al-amri wa ziyadatan. Kerana padanya itu, pada mana? Pada sebut Sayyidina tu, imtithal al-amri, kita telah menurut arahan, menurut perintah. Wa ziyadatan, dan ada lebih lagi. Imtithal ni jadi isi anna muakhar. Li'anna imtithal al-amri fihi, li'anna fihi imtithal al-amri wa ziyadatan. Pada menyebut Sayyidina tu, kita menurut perintah dan ada penambahan lagi. Kita tak dikira kita larang tu, kita melanggar perintah. Tengok. Cara para ulama yang alat dia kamil. Alat pemahaman bagi nas. Alat pemahaman bagi nas itu cukup. Dia tak fikir macam golongan sekarang ni. Sebab tu, sedih kita tengok tak isu masa kalimah Allah. Boleh sebut tak zikir Allah dan seumpamanya. Hak netizen, hak tak tahu benda ni pun ramai juga komen. Hak tak tahu benda. Hak ada tahu, hak ada ilmu tu pun kadang komen. Tapi komen sindir-sindir. Macam-macam. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok, para ulama faham ni, dia nak keluar tu, alat pemahaman mereka cukup. Perkakas untuk faham nas itu cukup. Sebab itu mereka faham nas, lain dengan kita orang awam faham nas. Kita faham ni macam suthi saja. Faham surface saja. Benda hak nampak zahir je. Tak faham apa yang maqasid, apa kehendak daripada daripada syarak. Apa kehendak syarak. Jadi, kata Syekh Syarqawi, bila kita sebut Sayyidina tu, kita patuh imtithal amr, kita patuh arahan, di samping kita buat lebih lagi. Nampak? Kita buat lebih lagi.
Bukan makna kita sebut Sayyidina, kita telah melanggar arahan. Langgar arahan. Sebab apa Nabi kata, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba kita kata Allahumma salli ala Sayyidina. Adakah Sayyidina penambahan itu dikira melanggar arahan Nabi yang kata Allahumma salli ala Muhammad? Dia bukan kira melanggar tu. Itu ikut orang ambil khabar tapi ada tambahan. Ada penambahan. Dia langgar ni kalau benda itu munaqidun. Dia menentang dan dia menyebabkan jadi menafikan hak pertama. Sekarang ni tak ada larangan. Tidak ada larangan, maka tidak ada perlanggahan arahan. Tidak ada perlanggahan arahan. Okay. Bahkan padanya imtithal al-amri wa ziyadatan dan penambahan lagi. Okay, maka orang kata, dah tu Nabi larang ada hadis lah, contoh lah. Wa hadithu la tusawwiduni fi salatikum bil waw, baca dengan waw, tusawwiduni. La bil ya, bukan dengan ya. La, jangan baca la tusayyiduni. Hadis tersebut batilun, batal. Hadis tersebut tidak sah, maudhu'. Hadis maudhu'. Ini kalaulah ada orang buat datang. Adakah riwayat yang kata la tusawwiduni? Itu satu. Yang masyhur pada lisan dia kata la tusayyiduni, jangan kamu mensayyidkan aku dalam sembahyang, dalam selawat kamu, la tusafi salatikum, dalam selawat kamu dalam sembahyang. Jangan kamu mensayyidkan aku pada selawat kamu. Jadi salah dah tu. La tusayyiduni dengan ya, salah. Itu salah. Sebab sadaya sudu. Siadah ni daripada yang ain wawi. Sadaya sudu. Jadi la tusawwiduni. Yang betulnya la tusawwiduni dari segi bacaan bina kalimah tu ialah dengan waw. Tu dia kata bil waw. Kalau dengan ya tu masalah atas darat dah. Oh, banyak dengar di buku ya. Oh, padahal batil. Apa dak? Tu kata, padahal mereka mendakwa ahli hadis. Tapi bila nak menyokong pandangan mereka, bawa jugalah hadis kok tak ada asas sekalipun kerana nak memenangkan pandangan mereka. Jadi tidak kita panggil tak transparent. Orang tu tidak insaf dalam memilih pandangan. Jadi hadis itu batil. Hadis ni tidak sabit. Maka tidak ada pelanggaran bila kita menyebut Sayyidina Muhammad dalam selawat. Sebab hadis ni batil, tak boleh terima hadis ni. Nampak? Habis. Qala ba'duhum. Berkata sebahagian para ulama, wanzur, lihatlah kamu, hal hadzal khilafu jarin fi baqiyatil anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim au khasun, ay hadzal khilaf khasun. Jarin, khasun ni atas pada jarin. Au hadzal khilafu khasun bi nabiyyina alaihi salatu wassalam. Soalan dia. Berkata sebahagian mereka, kamu perhatikan, adakah khilaf ini berlaku pada lain-lain nabi, selawat Allah dan salam ke atas mereka, ataupun khusus kepada nabi kita alaihi salatu wassalam saja? Dan nabi lain ni sama ke? Boleh ke kita sebut apa? Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina, kan? Wa ala ali Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa. Contoh. Biasa selawat ni kita rangkumkan dengan Ibrahim lah. Selawat Ibrahimiyah tu. Tu yang kita baca banyak dalam sembahyang dan seumpama di luar sembahyang pun. Jadi nabi-nabi lain berlaku khilaf gini tak? Hak aulanya sebut ke tak sebut? Intahas itu. Jadi jawapannya wazahiru, pandangan yang zahirnya. Yang zahir makna indi lah, yang zahir di sisi aku, kata Syekh Syarqawi. Zahirnya tawaqqufu dzalika, terhentinya demikian itu, ala naqli, atas nukilan, an ashabil qaulaini madhkuraini, daripada empunya dua qaul yang tersebut. Jadi zahirnya nak kata
Aula atau aula tu kena tengok. Ashabil qaulain. Orang yang mengatakan aula atau tidak aula pada Nabi Muhammad ini, adakah dia sebut tentang Nabi lain? Ha. Jadi tawakuf lah. Tawakuf makna terhenti. Bukan musannif tawakuf. Musannif kata nak tahu hukum ni hanya khas pada Nabi ke atau berkait dengan Nabi lain juga. Kena tengoklah. Yang menukilkan kaul tadi itu, adakah dia mengatakan sama juga ataupun tidak. Fa'in wujida, maka kalau didapati, fafihi mamarra, maka padanya apa yang telah lalu. Maka kalau ada disebut juga begitu, maka hukumnya sebagaimana telah lalu. Makna ada khilaf. Ada yang mengatakan ra'i adab itu lebih aula, ada kata ittiba' itu lagi aula. Tapi yang dipilihnya ialah ra'i adab. Okay. Wa illa ay wa illam yujad. Kalau tidak didapati kaul perbincangan itu berkaitan Nabi lain, kanal aula, maka yang lebih aula az-zikru. Yang lebih aula kita sebutlah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sebut jugalah Sayyidina. Mura'atan lil adab, kerana nak meraihkan adab. Habis. Selesai dah kan? Okey. Jadi ini perbincangan para ulama berkaitan dengan lafaz Sayyidina. Mengikut kaedah dan manhaj yang telah dilalui oleh para ulama sejak zaman dahulu lagi. Okay. Habis. Qauluhu Muhammadin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bil ayatil wadihat, kan? Kemudian kalimah Muhammad pula alaihi salatu wassalam. Qauluhu Muhammadun ala Muhammadin manqulun. Nama Muhammad ini isim mangkul. Dinukilkan, diambil daripada min ismil maf'ulil fi'lil mudha'af, daripada isim maf'ul fi'il mudha'af. Isim maf'ul fi'il mudha'af. Mudha'af ni yang tengah dia tu berganda. Apa dia? Asalnya hammada. Hammada. Isim yang diambil daripada isim maf'ul. Isim maf'ul bagi fi'il mudha'af. Apa maksud mudha'af? Ai al-mukarrara. Mukarrarul ain. Mukarrar al-ain, yang berulang ain. Jadi hammada. Hammada. Jadi hammada. Itu fi'il mudha'afnya. Isim maf'ul dia. Hammada yuhammidu tahmidan. Wa tahmidah fahuwa muhammidun wa dhaka muhammadun. Jadi isim maf'ul. Isim maf'ul bagi hammada. Apa maknanya? Wa ma'nahu, makna hammada ni. Ataupun Muhammad ni, apa maksud Muhammad ini? Isim maf'ul daripada hammada ini. Wa ma'nahu man kathura hamdul khalqi lahu. Orang yang banyak puji makhluk baginya. Orang yang pujian makhluk itu banyak baginya. Kenapa? Likathrati khisalihil hamidati. Kerana banyak sifat-sifatnya yang terpuji, yang mulia. Orang banyak puji kepada dia. Kenapa? Kerana pada dirinya itu banyak sifat terpuji. Itu makna Muhammad dari segi bahasa. Fasummiya bihi, maka dinamakan dengan Muhammad ini Nabi Yuna, Rasul kita alaihi salatu wassalam. Dinamakan Nabi Muhammad itu, dikatakan yang memberi nama itu datuknya Abdul Muttalib. Katanya yang memberi namanya ialah mak dia, Aminah. Jadi dinamakan dengannya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Raja'an, kerana mengharap likathrati khisalihil hamidah, supaya banyaknya ciri-ciri akhlak-akhlaknya yang terpuji, al-muqtadiyati, yang memberi, yang menuntut likathratil hamdil khalqi, supaya yang menuntut, yang membawa kepada banyaknya pujian makhluk baginya. Jadi dinama begitu
Tak, dinamakan Muhammad sedemikian ni kata datuknya lah. Supaya apa? Supaya banyak akhlak terpuji yang membawa al-muqtadiyah, yang menuntut supaya bila banyak perbuatan baik, orang pun banyak puji dia. Wa qad haqqaqallahu ta'ala dzalika, dan Allah Ta'ala telah merealisasikan, merealitikan, menjadikan betul benar demikian itu, zalikar raja'a, pengharapan tersebut Allah Ta'ala perkenalkan. Allah Ta'ala buat betul apa sebagaimana yang diharapkan oleh Datuk Baginda Nabi SAW. Kama sabaqa fi ilmihi, sebagaimana telah terdahulu dalam ilmu Tuhan. Okey, selesai. Okey. Kemudian disebut i'rab sikit. Muhammadin itu. Muhammadin dikata wa huwa majrurun. Lafaz Muhammad itu majrur. Jadi apa? Badalun aw atfu bayani, atau ataf bayan. Muhammad itu dia majrur lah, ala sayyidina Muhammadin. Sama ada majrur kerana apa? Sama ada jadi badal daripada sayyidina ataupun ataf bayan daripada sayyidina. Li sayyidina. Badalun aw atfu bayani li sayyidina. Okay. Wal badalu. Sekarang ni dia cerita pula. Apa wajah setiap daripada qaul tadi. Badal kok mana jadi badal tu? Ataf bayan kok mana kita kira ataf bayan tu? Wal badalu wa in kana yufidu syai'aini ahadahuma bi tariqi al-qasdi wa huwa taqrirun nisbati wa thaniya bi tariqi tabai wa huwa tawdihu ma qablahu lakinnal murada minhu huna ath-thani. Katanya wal badal, dan badal tadi yang mengatakan majrur kerana dia jadi badal. Badal itu wa in kana yufidu syai'aini, walaupun hakikat badal tu dia memberi faedah dua perkara. Badal dengan mubdal minhu, dia memberi faedah dua perkara. Mana? Ahadahuma, salah satu itu salah satu pada perkara dia lah. Jadi badal ni dia menjadi badal kepada mubdal minhu. Faedah badal dua perkara. Yufidu syai'ain. Ahadahuma, salah satunya bi tariqil qasdi, dengan jalan qasad. Jalan qasad makna tujuan dan qasad, matlamat dan juga yang dimaksudkan. Qasad makna tujuan asal lah. Wa huwa taqrirun nisbah, iaitu menetapkan nisbah. Tujuan asal badal ni untuk menetapkan nisbah antara badal dan mubdal minhu. Sebab itu didatangkan badal. Makna ada perkaitan. Wathani, yang kedua, tujuan badal juga memberi faedah ialah bi tariqit tabai, ialah dengan jalan taba', dengan jalan mengikut, mengiring. Apa dia jalan secara mengikut? Tujuan utama tariqal qasdi, matlamat utama. Tariqat taba'. Jadi badal tu matlamat utamanya nak mensabitkan ada nisbah antara badal dengan mubdal minhu. Atas jalan taba' secara mengikut atau berangkai, secara tidak langsung lah, secara mengikut sekali. Tujuan badal ni ialah huwa tawdihu ma qablahu, ialah menerangkan kalimah yang sebelumnya. Menerangkan kalimah yang sebelumnya. Itu antara tujuan badal juga. Jadi ada dua tujuan lah. Sama ada nak mengisbatkan, menegaskan nisbah dan juga menerangkan apa yang sebelum. Lakinnal murada minhu huna, tetapi yang dimaksudkan di sini, dimaksudkan minhu minal badal huna, di sini makna pada ayat ala Sayyidina Muhammad ini athani, iaitu yang kedua, iaitu tawdih. Wahwa, apa yang kedua itu? Idahus sayyid, menerangkan siapa penghulu tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Sayyidina, siapa Sayyidina? Muhammadin. Nak menerangkan Sayyidina. Huwa idahu sayyidi lima fihi, kerana pada kalimah sayyid itu minal ibham, ada ibham.
lafaz yang mubham. Penghulu kami. Siapa penghulu kami? Tok Mulu MPKK. Zaman dulu JKK. Penghulu kampung. Siapa penghulu kami tu? Jadi nak menerangkan apa yang padanya ibham. Kenapa? Lihtimalihi li Muhammadin wa ghairihi, kerana ihtimal sayyidina itu, penghulu kami itu, kepada Nabi dan kepada orang lain juga. Sayyidina banyak penghulu kami. Jadi nak terang penghulu mana maksud ni? Penghulu kampung ke? Nak ketua cawangan ke? Jadi nak menerangkan buat datang Muhammadin alaihi salatu wassalam. Okay. Okay. Lal awwalu, bukan yang pertama. Ai al muradu minhu huna athani lal awwalu. La ni haraf athah pada sini. Al murad minhu huna athani lal awwalu. Atas situlah. Tidak yang pertama. Tujuan sini ialah tujuan nak mentaudih, bukan tujuan takrirun nisbah. Al-awwal ni kembali pada apa? Kembali pada hak pertama tadi lah. Di atas sini sani, tapi maksudnya sini ialah berkait ni, takrirun nisbah. Okey, boleh. Bukan tujuan yang pertama. Kenapa? Liqtidaihi, kerana memberi fahamnya annal maqsuda, bahawa maksud daripada ibarat itu ta'alluqu salati bitilka dzati syarifah, berta'alluqnya, berkaitnya selawat itu dengan zat yang mulia itu, iaitu zat Rasulullah, min haitsu tasmiyatuha bi Muhammadin, sekira-kira dari aspek dinamakan zat tersebut, diri Nabi itu dengan Muhammad. Jadi bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu semata-mata nak takrirkan nisbah. Nisbah Sayyid itu kepada Muhammad, nak takrir nisbah kerana apa? Muhammad itu dinamakan dengan Muhammad kerana ada sifat-sifat terpuji yang melayakkan dia dipanggil Sayyid. Bukan sekadar itu. Dia kata lal awwalu liqtidaihi, kerana memberi fahamnya annal maqsuda, kalau kita kata yang pertama, didatangkan badal dengan tujuan untuk takrir nisbah, maka dia memberi faham bahawa maksud perkaitan selawat dengan zat yang Nabi SAW yang mulia itu dari segi penamaannya dengan Muhammad. Wa anna, dan juga wa annal wasfa bisiyadati, dan sesungguhnya bersifat dengan siyadah itu matruhun liqtidaihi anna wa anna. Jadi wa anna sini atas pada wa anna. Lal awal liqtidaihi anna al wasfa, dan bukan juga yang pertama, kerana dia memberi faham bahawa anna al wasfa bisiyadati, bersifat dengan sayyid itu matruhun, ditolak. Tak kaitlah, ditolak. Kenapa? Ai matruh tu ghairu maqsudin bizzat, bukan yang dimaksudkan dengan tertentu, bukan dimaksudkan yang diutamakan, bizzat, bukan maksud yang utamalah. Ghairu maqsudin bizzat, bukan maksud utama. Bukan dengan maksud itu. Nampak tak? Sebab apa? Sebab badal ni, dia ini badal daripada mubdal minhu. Bila begitu, seakan-akan beri faham yang naknya kalimah badal, bukan mubdal minhu. Sayyidina Muhammad. Hak naknya Muhammad. Sayyid itu tak ada kira tu. Bukan maksud bizzat itu. Seakan-akan dia matruh, ai ghairu maqsudin bizzat. Bukan maksud tujuan utama. Kenapa bukan maksud tujuan utama? Li'annal mubdala minhu fi niyyati tarhi. Kerana mubdal minhu ni pada niat dibuang. Pada biasa, kalam biasa, bila datangkan badal, bila datang kalimah, lepas tu ada badal dia. Ja'a, kita kata apa? Ja'a akhuka Muhammadun. Ja'a akhuka Muhammadun. Jadi Muhammadun tu jadi badal kepada akhuka. Nampak? Jadi kalau kita i'rab Muhammadun badal kepada akhuka. Sekarang ni
Tujuan kita nak khabar siapa hak mari. Maksud sebenar ialah Muhammad. Sebab itu kita datangkan dengan kalimah Muhammad. Sebab akhukal itu belum jelas lagi. Jadi mubdal minhu ini ialah fi niyati tarhi, seakan-akan diniatkan seakan nak buang. Tak payah pun. Kalau kita kata ja'a Muhammadun jelas. Jelas dah. Jadi mubdal minhu fi niyati tarhi, pada meniatkan seakan-akan dia tak ada, dibuang. Jadi hak naknya Muhammad. Okay. Bila kita adukan, kita lihat pada ibarat kita ni ala sayyidina Muhammad. Kalau kita katakan begitu dengan maksud hak muradnya nak pada Muhammad, siyadah itu matruh. Lafaz siyadah itu seakan-akan ghairu murad bizzat. Tak maksud pun secara umum, atau tidak maksud pun secara maksud asal. Bukan. Seakan-akan dia fi niyati tarh. Betul ke gitu? Ma'a walhal annahu laisa kadzalik. Wahai bukan begitu. Bukan kita mengatakan siyadah itu ghairu maksudun bizzat. Kerana dia mubdal minhu fi niyati tarhi, bukan. Kenapa? Li'anna dzalikal wasfa maqsudun aidan, kerana sifat siyadah ini juga dimaksudkan. Bukan sekadar kita nak mengisbatkan bahawa selawat itu atas Nabi Muhammad sahaja. Tapi kita nak juga mengisbatkan siyadah Nabi Muhammad itu. Jadi mubdal minhu maksudun bizzat juga. Padahal kalau konsep asal mubdal minhu ni dia fi niyati tarhi, tapi di sini tidak. Sebab tu dia kata ma'a annahu laisa kadzalik li'anna dzalikal wasfa maqsudun aidan, kerana sifat tersebut juga dimaksudkan. Wa ghairu matruhin, dan tidak ditolak. Bukan kita nak niat kata tak penting siyadah itu. Bahkan dimaksudkan juga. Okay. Walidha qala ba'dhum, dari kerana itu berkata sebahagian mereka para ulama, wal badaliyatu wa in jawazaha fi mithlihi. Badaliyah itu badaliyah ai kaunuhu badalan, itu keadaan sesuatu tu jadi badal itu, walaupun mengharuskannya pada fi mithlihi, pada seumpamanya. Walaupun badal ni harus seumpamanya, harus pada seumpamanya, makna apa yang harus pada badal, harus pada mubdal minhu. Lakinnal murada huna, tapi yang dimaksudkan di sini huwa badaliyah ini. Apa yang mafhum dalam konsep badaliyah, ciri-ciri itu harus pada seumpama badal-badal yang lain lah. Tetapi bila kita kata badaliyah sebagaimana dalam bahasa Arab, makna tadi kan, fi mubdal minhu fi niyati matruh dah, ataupun mubdal minhu ghairu maksud, walaupun begitu pada seumpamanya. Lakinnal murada huna, tetapi yang dimaksudkan di sini huwa idahus sayyidi, ialah menerangkan sayyid itu. Satu, wa taqrirun nisbati, dan juga mengisbatkan, menegaskan penisbahan, perkaitan antara Sayyidina dengan Muhammad itu. Ma'ataba'in, berserta taba'in, ada tabi'iyah. Bukan sekadar makna itu saja. Tak. Dia mengidah berserta taqrirun nisbah. Wal badaliyatu, dan badaliyah itu tastad'il aksa, menuntut akan sebaliknya. Sebaliknya apa dia? Badaliyah iaitu pada konsepnya. Jadi apa yang pada ayat ala Sayyidina Muhammad ini, dia itu menyalahi kebiasaan badal. Wal badaliyah tastad'il aksa, badaliyah itu memberi faham, menuntut yang sebaliknya. Yang mana badal itu maksudun bizzat, wal mubdal minhu maksudun laisa maksudin bizzat, wa huwa fi niyyati tarhi. Itu yang muqarrar pada keadaan badaliyah. Adapun di sini murad di sini ialah idah nisbah dan takrir nisbah juga. Kedua-duanya maksud juga. Intaha qaul ba'duhum. Habis.
Wajawwaza. Bukan wayajuzu. Dan harus raf'uhu, harus kita baca rafa'. Allahumma salli wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadun. Boleh baca rafa'. Boleh baca rafa'. Nampak? Jadi kalau semakin banyak belajar, semakin luas ilmu, semakin luas ihtimal tu. Semakin luas ihtimal. Dia tak akan sempitkan ihtimal. Tak. Berzikir Allah saja boleh tak? Oh, tak ada masalah. Dengan kita sebut nama Allah. Ihtimal. Ya Allah. Nampak tak? Wadhkurisma rabbik. Sebut nama Allah jadi ihtimal. Boleh ihtimal lah. Tak ada lah kata jumlah tak mufidah. Tak. Jumlah tak mufidah. Tu nak kata tak erti jumlah tak mufidah. Kita panggil orang. Muhammad, mari sini Mak. Mak. Kita panggil kita. Muhammad, Zaid. Kita panggil contohnya. Jumlah mufidah tak? Suti kalimah. Ada takdir lah situ. Okay. Ada orang kata lah, setengah Tok Guru Ustaz kata, laula al-hazf wa taqdir lastata'a la yafham laula al-hazf wa taqdir la lakan al-himar yastati'u an yafham. Gitulah. Taqadir. Benda ayat dia lah. Tak ingat dah ayat tu. Siapa boleh tu apa ayat bahasa Arab tu. Maksudnya gini. Kalaulah tidak kerana hazah dan takdir, la yafhamuhul hamir. Laulal hazf wa takdir la yafhamuhul hamir. Kalaulah tidak kerana ada hazah-hazah dan takdir-takdir ni, nescaya himar pun boleh faham. Kalau dok ayat itu ada hazah dan takdir, himar boleh faham. Tu makna Arab bila sebut himar ni makna memang tak cerdik sangat. Makna nak kata binatang pun boleh faham. Tapi kerana perkataan ini, kalimah nas ni ada hazah dia, ada takdirnya. Gitulah. Laulal hasf wa taqdir la yafhamuhu al-himar. Hamir. Jadi nescaya akan faham oleh himar-himar. Itu katalah. Jadi kita kembali balik. Kat mana sini kata? Wa yajuzu raf'uhu. Boleh baca rafa'. Boleh baca rafa'. Allahumma wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadun. Muhammad. Macam mana Muhammad tu? Sabar dulu. Jangan cepat nak kata salah. Kalau rafa' macam mana? Raf'uhu ala annahu khabarun li mahzufin. Khabar bagi mahzuf. Khabar bagi mahzuf ai mubtada' mahzuf lah. Khabar bagi mubtada' mahzuf. Nampak tak? Wa huwa aula. Takdir gini lagi aula. Ala sayyidina Muhammadun. Tapi kalau kita baca gitu, terutamanya baca secara umum, bukan majlis khusus nahu, marah dia orang lah. Apa tak? Kalau baca depan kita pun, kita suruh betul balik. Sebab apa? Tak sohak marilah wajah-wajah hak jarang pada dengar ni. Walaupun boleh, tapi untuk mengelakkan. Jadi, benda-benda hak boleh menyebabkan orang nak tuduh kita tak usah ambil lah. Baca hak biasa lah. Walaupun boleh juga. Kalau macam majlis gini, bolehlah kita nak kata ada ihtimal gini boleh. Tapi kalau nak baca umum gitu, kata budak ni ngaji Uniza ngaji mana ni? Pandai bahasa Arab dok, baca Jurumiyah ke dok ni? Ngaji nampak siapa Alfiyah bin Malik, contoh. Ataupun Allah Masalik. Tapi baca Sayyidina Muhammadun pula. Susah pula. Jadi elokkan daripada perkara-perkara orang boleh tohmah kita. Jadi khabar bagi mubtada' mahzuf. Wa huwa aula, itu lebih aula. Kenapa aula? Lima fihi minal istiqlali, kerana padanya itu istiqlal. Istiqlal ni bebas. Tak. Bila badal ataupun atah bayang, badal dengan atah ni tawabik ni dia terikat. Jadi antara keterikatan dengan kebebasan, mana lagi nak? Bebas. Bebas.
Parti bebas ni boleh masuk mana-mana. Nampak kerajaan ni naik, masuk warning. Nampak kerajaan ni nak naik, masuk warning. Jadi itu bebas lah. Jadi istiqlal ni dia bebas. Dia ayat asing dah. Faedah jadidah pula. Dari segi bayannya dia memberi faidatun jadidatun. Kalau dari segi tabaiyah ini dia hanya merangkai ikut sekali. Aula lima fihi minal istiqlal, kerana padanya istiqlal bebas. Wa adamu minal istiqlali wa adami tabaiyah, dan tidak mengikut alal badaliyah, di atas badaliyah, wa ghairiha, atau selain badaliyah atau bayang. Maka fayakunu, maka bila kita kata dia itu Muhammad, kita kata istiqlal, fayakunu munasiban lima qaumihi alaihi salatu wassalam, maka itu lebih munasabah dengan kedudukan dan ketinggian darjat Nabi alaihi salatu wassalam. Bila kita baca Muhammadun, dia itu istiqlal, dia bukan tabi' kepada sebelumnya. Itu sesuai dengan kedudukan Nabi. Fakama anna dhatahu asyarifata marfu'atur rutbati, sebagaimana zat Nabi yang mulia itu tinggi kedudukannya, ghairu tabi'atin, tidak mengikut li ghairiha, bagi selainnya. Kedudukan Nabi ini tinggi dan tidak mengikut kepada selainnya. Bal mustaqillatun, bahkan kedudukan Nabi mustaqillah, sendirian dan juga tunggal. Yang bagi, maka sayugia, an yakuna lafzu dalu alaiha kadzalika, maka sayugialah lafaz yang menunjukkan di atas zat yang mulia Rasulullah itu sebegitu juga, mustaqillun juga. Jadikan itu musannif kata, ini faedah latifah, latifah yang berkaitan dengan rahsia bagaimana dibaca dengan Muhammadun itu, memberi makna istiqlal Nabi, sebagaimana kedudukan Nabi itu tidak dia itu tunggal, tak ada kait dengan hak lain, bahkan dialah yang teristimewa. Dia itu yang terasing, maka begitulah lafaz pun sayugialah dibaca istiqlal, maka dibaca dengan rafa' itu lagi aula katanya. Qauluhu al-mab'uthi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okay. Jadi setakat itu sajalah untuk kali ini. Jadi untuk malam ini kita dah percepatkan pada petang ini. InsyaAllah yang belum dapat maklumat tu boleh tengoklah rakaman ini selepas daripada ini. InsyaAllah ta'ala pada masa yang akan datang kita akan sambung. Bi'iznillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.